Aku sangat tak setuju kalau orang cakap, bang, saya baru grad tapi sementara dapat kerja, saya kerja dulu operator, saya kerja dulu grade 19, saya ambil dulu my step yang kerja entah apa-apa, saya buat intern volunteer. Dalam banyak-banyak solution tu, aku tak setuju semua sekali kecuali intern volunteer. Graduan sekarang terutama sekali, dia risau tentang tak dapat kerja ataupun kita panggil sebagai menganggur ataupun tanam menganggur ataupun unemployed. Sebenarnya 2024, isu unemployed sepatutnya perlu risau, tetapi ada satu lagi istilah yang perlu anda lebih risau sebab sekarang berlaku benda tu makin teruk, iaitu underemployed. Kerja yang tidak setaraf dengan tahap pendidikan. Contoh dia adalah begini. Unemployed ni tak kisahlah degree ke diploma ke master PhD, engkau tak dapat kerja tempoh 6 bulan, maka dikategorikan sebagai penganggur ataupun unemployed. Selesai. Itu memang diukur oleh DOSM, diukur oleh MyPekeso, diukur oleh semua kementerian. Sekarang Malaysia berada Julai 2024 berada pada 3.3%, 566,000 orang menganggur. That data you can easily search. Tapi data yang satu lagi iaitu zaman sekarang, orang banyak terutama graduan adalah underemployed. Ada degree tapi kerja kerani operator. Degree sepatutnya grade 41 tapi kerja grade 19 contoh. Ataupun ada master tapi kerja grade lagi bawah. Ada PhD tapi kerja grade lagi bawah. Itu panggil sebagai underemployed ataupun kerja gig ataupun kerja yang tidak menggunakan degree, which is membazirlah degree itu bahasa mudahnya. Itu digelar sebagai unemployed. Itu lebih kritikal tapi data itu Google lah tak jumpa. Apa beza dua ni? Underemployed mula kritikal selepas COVID. Unemployed ni boleh diatasi dengan mudah. Contoh kerajaan buat protege MyStep, apa lagi Slim yang dulu mula diperdengarkan, buat program kadar belajar tempoh jangka pendek 2 bulan 3 bulan, maka data tu akan turun secara mendadak. Contoh, katalah ada 566,000 orang menganggur kat Malaysia. Kerajaan buat inisiatif, sediakan 100 juta, hantar 300,000 orang ni pergi training, maka daripada 566 tolak 300,000 tinggal lagi 266. Maka data unemployment jatuh mendadak 3%. Senang tak? Senang. Tetapi after 3 bulan data tu akan naik balik lah. But the issue is underemployed. Pertama, tak ada data mengukur. Yang kedua, orang yang unemployed, dia boleh keluar daripada track unemployed dengan cara upskilling, reskilling, diberi inisiatif oleh kerajaan, diberi perhatian. Namun orang yang underemployed, yang kerja gig, part ni nak keluar pada track tu bahaya. Pertama, dia seronok dapat duit, maka susah untuk keluar, selesa dengan satu kerja. Kedua, apabila dia mula bekerja dengan bawah tahap pendidikan, gaji dia mesti sangat rendah, iaitu minimum 1,500. Sedangkan degree at least patut dapat 2,000 ataupun dapatlah sehingga 3-4,000 kalau kerja dengan Big 4. Now, apabila gaji pemula dia rendah 1,500, dia nak lompat gaji yang sebenar, katalah kerja setahun, tahun kedua nak masuk kerja yang betul-betul kena dengan degree. Waktu tu, disebabkan track record dia ada pemula yang rendah, maka company biasanya akan guna counter argumentnya ialah kita guna, sebelum ni pernah kerja 1,500, so kita bagi 1,800. So, gaji pemula tu takkan pergi tinggi kecuali anda pergi kepada multinational company. Sedangkan multinational company, large company hanya 3% saja dalam Malaysia, 97% adalah SME, small medium enterprise. So, if your starting point rendah, maka sangat sukar untuk lompat lebih tinggi. Ini kajian oleh KRI. So, mereka yang tersangkut dalam keadaan underemployed, apa yang anda boleh buat? Pertama sekali, sebelum tersangkut fresh grad, jangan sekadar sambar kerja. Aku sangat tak setuju kalau orang cakap, bang, saya baru grad tapi sementara dapat kerja, saya kerja dulu operator, saya kerja dulu grade 19, saya ambil dulu my step yang kerja entah apa-apa, saya buat intern volunteer. Dalam banyak-banyak solution tu, aku tak setuju semua sekali kecuali intern volunteer. Aku setuju stepping stone sepatutnya bersifat membantu kita untuk dapat kerja sebenar. Itu sifat stepping stone. Kerja operator sementara tunggu kerja degree, itu bukan stepping stone. Itu salah. Kenapa? Pengalaman operator langsung tidak membantu pengalaman untuk jadi seorang exec. So, apa pengalaman yang membantu untuk jadi stepping stone? Graduate program ataupun graduate trainee program seperti MyStep Protege. Itu pun kena tengok. MyStep pun kena tengok biar betul-betul, jangan sekadar MyStep setahun kau jadi buruh percuma, hanya sekadar foto step, jadi kurier, hantar barang. Tak. Pertama, bila sebut stepping stone, jangan lama. Jangan aku plan 2 tahun lah. Itu bukan stepping stone. Stepping stone should be less than 1 year. So, kerja apa yang bukan operator, buat kerja gig rider pun aku tak galakkan sebab tidak membantu kerja pengalaman exec. Berniaga jauh lagi baik. Masuk graduate training jauh lagi baik. Buat kerja freelance yang berkaitan. Contoh, freelance apa? Aku accounting, ada kerja freelance. Aku design, ada kerja freelance. Orang kreatif mesti ada freelance. Kerja freelance jauh lagi berharga untuk letak dalam profile dan portfolio dan resume daripada kerja operator. Tambah pengalaman tu, pengalaman apa? Kalau sekadar pengalaman nak kerja dapat duit, apa-apa pun boleh. Tapi yang kita sebut adalah pengalaman tu membantu kita dapat kerja yang lebih berkualiti dalam bidang kita. Contoh katalah video editor. Sementara tu kerjalah apa-apa, kerja kerani dululah, kerja admin, grade SPM, tak ada masalah, nak dapat pengalaman. Pengalaman tu nak guna untuk apa? Mesti nak cari kerja video editor. So, pengalaman kerani yang bersifat SPM tu sangat tidak membantu untuk kerja video editor berjawatan eksekutif nanti. So, apa yang lagi bagus? Lagi bagus adalah buka freelance.com, ambil kerja freelance, dapat $5, $10,
$50, itu jauh lagi membantu untuk kerja eksekutif untuk degree nanti. Kalau untuk menjadi stepping stone tadi, untuk dapat kerja yang betul, sebenar, cantik, maka make it worth it. Jangan, kalau pengalaman suka-suka bosan kat rumah, tak apa, lantak. Itu tak kisah nak buat apa pun. Selain tu adalah apa tadi? Pergi berniaga, pergi program training, pergi upskilling program. Okay, upskilling ni ada banyak dekat Malaysia, masuk belanjawan, di bawah khazanah pun banyak. Upskilling, TVET pun banyak upskilling, sama ada 3 hari, 6 hari, sebulan, 2 bulan. Contoh aku boleh sebut Outclass, ada program upskilling harga 2,000, 3,000 sampai ke 5,000, dapat sertifikat dalam data analytic ataupun UI UX design ataupun digital marketing. Training itu jauh lagi bagus ataupun nak ambil pengalaman. Seterusnya adalah tukar bidang. Contoh belajar bidang admin, kemudian tukar bidang ke arah sale ataupun marketing, tukar bidang ke arah customer service, tukar bidang ke arah HR, tukar bidang ke arah product management, strategic planning ke. Tukar bidang tu lebih baik daripada kerja yang bawah, underemployed tadi. Tukar bidang pula jangan sekadar tukar bidang. Tukar bidang mesti kena pada talent kita. Aku bagus apa? Aku terror apa? Contoh, belajar admin tapi kekuatan aku adalah people person. Maka cari kerja, job scope dia adalah people person. Jangan cari kerja yang tak kena dengan talent. Walaupun kerja itu tak berkaitan dengan bidang kita belajar, tapi kalau kena dengan talent, kita boleh bersemangat, kita boleh perform, kita boleh cepat belajar. Tapi kalau tak kena dengan talent, kita akan struggle, kita akan susah, last sekali kita akan burn out, tak semangat, maka tak jadi apa-apa. So itu solution untuk orang yang underemployed. Hopefully underemployed ini dapat perhatian oleh orang besar lah ke dalam negara, supaya kita ada nombor untuk kita ukur. Selagi mana tak diberi perhatian, selagi tu isu underemployed akan jadi lebih kritikal. Isu underemployed terutama pada mereka yang grad ni lah, yang sedang musim grad sekarang, musim graduasi. Saya sangat yakin anda duduk kat rumah tak buat apa-apa, anda akan rasa bosan. Mak ayah pun akan serabut, aku tengok muka dia ni anak aku ni okey ke tak ni, tak ada kerja lagi. So daripada anda ambil kerja underemployed tadi, better ambil kerja yang saya sebut tadi, apa yang lari bidang sikit, berniaga sendiri lagi baik, buat kerja freelance lagi baik, atau pergi join management training. So untuk orang fresh grad sementara dapat kerja ataupun sambil-sambil job hunting, go for this one. Ataupun paling mudah adalah sambil-sambil job hunting, buat training online ataupun pergi kursus sebulan 2 bulan, at least anda dapat professional certificate, ataupun dalam resume dia menjadi shortcut. Kenapa? Kalau pergi training ESG, anda apply job ESG, anda lebih relevan dengan job tersebut. Katakanlah anda apply satu job ni, aku tengok job suka, aku boleh buat 50% je lah, macam tak strong. Macam mana nak tambahkan strong supaya 70% tu nampak profile aku boleh buat? Pergi course. Itu shortcut untuk orang fresh grad sekarang 2-3 bulan cari kerja. Pergi kursus-kursus 2 hari ke, sehari ke, e-learning ke, self-paced ke, yang relevan dengan job kita nak. Daripada 50% profile kita kuat sama macam job kita nak, dengan course itu automatik dia akan jadi 60%, 70%. Itu adalah shortcut untuk menjadikan kita lebih relevan dengan job yang kita nak apply. So ambil peluang sementara anda menganggur ataupun tentang keseronokan keterujaan, adrenalin, utopia menyambut ke graduasi ni. Okay, go for that kind of training.